Assalamualaikum semua, bertemu lagi kita dalam video kali ini di mana hari ini kita akan belajar tentang cara untuk menukarkan nombor bulat kepada pecahan juta. Jadi cikgu akan kongsikan dua kaedah untuk menukarkan nombor bulat kepada pecahan juta. Kaedah pertama kita panggil sebagai kaedah pecahan dan kaedah kedua kita panggil sebagai kaedah perpuluhan. Sebelum itu, tolong ingat semula pecahan kepada perpuluhan yang cikgu dah ajar dalam video sebelum ini. Yang ini kena hafal sebab kita akan gunakan untuk kaedah yang kedua nanti, iaitu kaedah perpuluhan. Soalan yang pertama. 200,000 adalah nombor bulat. Kita nak tukarkan menjadi pecahan juta. Langkah yang pertama adalah kaedah pecahan. Kaedah pecahan kita terus tukar kepada pecahan juta. Langkahnya adalah 200,000 jadikan pecahan juta akan menjadi sama dengan 200,000 pecahan juta. Pecahan juta. 1 juta sebab kita nak pecahan juta. 1 juta ada 6 sifar. Jadi 1 ada 6 sifar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah pecahan. Kita nak pecahan juta. Jadi pecahan juta. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita boleh lihat di nombor ini ada banyak sifar. Ada banyak sifar. Jadi kita boleh batalkan ataupun buangkan. Tetapi pastikan sifar yang anda buang, yang anda pangkah, mempunyai pasangan masing-masing. Ada suami dan isteri dia lah. Contohnya, satu di atas dengan satu di bawah. Satu atas, satu bawah. Satu atas, satu bawah. Satu atas, satu bawah. Satu atas, satu bawah. Jadi sifar ini tak boleh dibuangkan sebab dia tak ada pasangan yang lain. Bermaksud pecahan kita akan tinggal 2/10 juta. Jadi akan menjadi 2/10 juta. Jadi kita dah dapat siap pecahan juta. Kita dah ada pecahan juta. Tetapi jangan lupa bahawa pecahan 2/10 ini boleh dipermudahkan. Boleh dikecilkan lagi. Jadi kita nak permudahkan pecahan kena guna sifir. Kita kena pastikan sifir apa yang ada kedua-dua pengangka dan penyebut. Sifir apa yang ada 2 dan 10. Jadi semestinya sifir 2. Sebab 2, 4, 6, 8, 10. Kita tak boleh gunakan sifir 5. Sifir 5 memang ada 10. Tetapi adakah sifir 5 ada 2? Tak ada. Jadi kena gunakan sifir 2. Kita gunakan sifir 2. Cikgu tulis sifir 2 di tepi. 2 darab apa dapat 2? 2 darab 1 dapat 2. 2 darab apa dapat 10? 2 darab 5 dapat 10. Jadi jawapan kita adalah 1/5 juta. Ini kaedah yang pertama. Kita terus tukar kepada pecahan. Soalan B, kita gunakan kaedah pecahan dahulu. 600,000 tukarkan kepada pecahan juta. Jadi jadikan pecahan 600,000 per juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesti ada tulis juta. Langkah yang seterusnya, kita pangkah ataupun kita buang sifar mengikut pasangan. Satu atas, satu bawah, satu atas, satu bawah, satu atas, satu bawah, satu atas, satu bawah, satu atas, satu bawah. Tak dapat lagi. Bermaksud pecahan kita menjadi 6/10 juta. 6/10 juta kita boleh permudahkan juga menggunakan sifir 2. Jadi kita gunakan sifir 2. 2 darab apa dapat 6? 2 darab 3, 6. 2 darab apa 10? 2 darab 5, 10. Bermaksud jawapan kita adalah 3/5 juta. Kita masuk kaedah yang seterusnya. Kaedah nombor 2 di mana kita akan gunakan perpuluhan-perpuluhan ini. Okay, kaedah kedua adalah kaedah perpuluhan. Tapi soalan suruh tukar kepada pecahan juta, cikgu. Ya, memang betul. Untuk kaedah perpuluhan, kita tukarkan kepada perpuluhan, kemudian kita tukarkan balik kepada juta. Dia berpusing sedikit. Okay. Untuk kaedah pecahan, kita terus tukar kepada pecahan. Kita tengok mana yang lebih sesuai, lebih selesa anda gunakan. Jadi, gunakanlah. Cikgu hanya bagi cara lain. Okey, kaedah perpuluhan.
200,000. Cikgu tulis semula 200,000. Kita tukarkan dahulu kepada perpuluhan juta. Bagaimana menukarkan nombor bulat kepada perpuluhan juta adalah menggunakan kaedah lompat 6 kali. 6 kali sebab juta ada 6 sifar. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perpuluhan 200,000 dalam pecahan 200,000 dalam perpuluhan juta adalah sama dengan sifar di hadapan sifar perpuluhan 2 juta. Kita dah dapat perpuluhan, tapi soalan nak pecahan juta. Jadi tukarkan semula nombor perpuluhan kepada pecahan dengan menggunakan kaedah lompat semula. Okey, sifar perpuluhan 2. 1. Berapa kali lompat? 1 bermaksud akan menjadi sama dengan lupa 2 per berapa kali lompat? 1. Jadi ada 1 sifar. 10 juta. 2 per 10 juta kita boleh permudahkan menggunakan sifar 2, iaitu 2 darab 1, 2. 2 darab 5, 10. Jadi dapatlah kita jawapan 1 per 5 juta. Ataupun kita boleh gunakan pecahan yang cikgu suruh hafal tadi, iaitu sifar perpuluhan 2. Sifar perpuluhan 2, kita dapat sifar perpuluhan 2. Terus ingat, sifar perpuluhan 2 sama dengan 1 per 5. Jadi dapatlah 1 per 5 juta. Nak guna ni pun boleh. Okay. Soalan B, 600,000. 600,000. Kita tukarkan dahulu kepada perpuluhan juta. Lompat 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan dapat sama dengan sifar perpuluhan 6 juta. Sifar perpuluhan 6 juta sama dengan apa? Dalam pecahan juta. Lompat semula. 1 kali lompat. Jadi 6 per 1 kali lompat 10 juta. 6 per 10 juta kita juga boleh permudahkan menggunakan sifar 2. Sama seperti kaedah 1 tadi. Jadi 2. 2 darab apa? 6. 2 darab 3, 6. Okey, 2 darab apa? 10. 2 darab 5, 10. Jadi dapatlah jawapan kita 3 per 5 juta. Jadi cikgu, ada yang tanya, cikgu apalah guna ini? Ini kegunaannya untuk soalan-soalan yang sesuai. Contohnya ini, sifar perpuluhan 2, 1 per 5 juta. Tetapi kalau 600,000, 6 tak ada di sini kan? Jadi kita tak boleh gunakan pecahan. Kita kena gunakan permudahkan. Tapi selepas ini cikgu akan bagi contoh soalan yang menggunakan pecahan ini. Dan inilah dia kaedah pecahan dan kaedah perpuluhan. Kita buat lebih banyak lagi soalan yang berbeza melibatkan nombor bercampur. Cikgu padam dulu soalan ni untuk kita buat soalan-soalan yang lain. Baiklah, kita masuk kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan C dan soalan D. Soalan C, 1.125.000 dan soalan D, 3.750.000. Soalan yang sama, tukarkan nombor bulat kepada pecahan juta. Soalan C, 1.125.000 gunakan kaedah pecahan. Okey, untuk memudahkan kita apabila jumpa soalan yang berjuta-juta, kalau soalan sebelum ni cikgu hanya bagi 200,000, 600,000 dan ada soalan 500,000 dan sebagainya, tak ada melibatkan juta. Tetapi apabila soalan melibatkan juta, kita kena tahu bahawa 1 di hadapan akan menjadi nombor bulat. Nombor bulat maksudnya dalam nombor bercampur ada 2, nombor bulat dengan nombor pecahan. Jadi 1 juta akan menjadi nombor bulat yang besar ataupun bapa dia. 1 kita akan tulis sebagai 1 juta. Di mana pecahan dia? Pecahan juta adalah nombor yang di belakang, iaitu 125.000 pecahan per juta. 1, 2, 3. Juta ada 6 sifar. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 125.000 per sejuta. Jadi ini adalah untuk memudahkan kita
supaya pada akhir nanti kita tak perlu mencari menukarkan pecahan juta ini kepada nombor bercampur. Jadi ini kita boleh menyimpankan masa terus. Kemudian langkah seterusnya, kita pangkah ataupun batalkan sifar mengikut pasangan. Satu atas, satu bawah, satu atas, satu bawah, satu atas, satu bawah. Bermaksud yang diharapkan ni tak ada lagi sifar yang boleh dibuang. Dan jangan lupa tulis juta. Okey, selesai. Langkah seterusnya adalah kita salin semula 125 per 1000 juta. Okey, ini kita boleh pemudahkan. Bagaimana nak pemudahkan adalah kita nak gunakan sifar apa? Sifar 5, sifar 10. Yang mana satu? Adakah kita nak gunakan sifar 2? Untuk soalan ini, cikgu biasanya suruh anak murid cikgu menghafal sifar 25. Boleh gunakan sifar 25 untuk mempermudahkan pecahan. Jadi sifar 25 sangat senang, mudah untuk dihafal. Sifar 25 dia berulang-ulang. 25, kemudian 50, 75, 100. Nah, ini saja yang perlu hafal. 25, 50, 75 dan 100. Kemudian sifar yang bawah macam mana cikgu? Sifar yang bawah kita ulang semula sifar yang di atas, tetapi kena tambahkan nombor di hadapan. Contohnya 100. Ulang semula. 125, 150, 175 dan 200. Kemudian ulang 225, 250 dan sebagainya. Jadi itu adalah kaedah kita menghafal sifar 25. Sebab yang kita perlu hafal hanya di atas. Jadi soalan ini boleh dipermudahkan menggunakan sifar 25. Sifar 25. 25 darab apa sama dengan 125? 25 darab 5. Jadi sini 25 darab apa dapat 1000? Tak tahu cikgu, 1000 banyak sangat. Jadi kena tengok nombor ini. 25 darab apa dapat 100? 25 darab 4. Pecahan kita sekarang akan menjadi 1, 5 per 4. Bukan per 4. Kena tengok ada satu lagi sifar di sini. 4 dengan sifar menjadi 40. 1, 5 per 40 juta. Okey, jawapan kita telah lengkap. Sebenarnya belum lengkap lagi kerana 5 per 40 boleh dipermudahkan menggunakan sifar 5. Jadi 5 per 40 guna sifar 5. 5 darab apa 5? 5 darab 1, 5. 5 darab apa 40? 5 darab 8, 40. Jawapan kita adalah 1 per 8 juta. Apabila menggunakan kaedah pecahan, dia agak panjang dan agak sukar sedikit-sedikit sebab banyak yang perlu kita permudahkan. Soalan D, kita gunakan kaedah perpuluhan. Kita gunakan kaedah pecahan juga. 3.750.000. 3 juta terus jadikan sebagai nombor bulat. 750.000 jadikan sebagai pecahan juta. Per juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 juta. Sama dengan langkah seterusnya, buang sifar. Satu atas, satu bawah, satu atas, satu bawah, satu atas, satu bawah, satu atas, satu bawah. Tak boleh dibatalkan lagi. Jangan batalkan sifar dengan sifar ni. Dia kena atas dengan bawah. Jadi jawapan kita seterusnya, langkah seterusnya 375 per 100 juta. Ini nampak macam besar. Adakah kita boleh pemudahkan? Boleh. Kita gunakan sifar 25. Sebab itulah cikgu suruh galakkan anda hafal sifar 25. Sebab sifar 25 ni kebanyakannya kita akan gunakan dalam tajuk peratus, pecahan dan sebagainya. Okey, jadi kita gunakan sifar 25. 25 darab apa 75? 25 darab 3. Jadi 3 sini. 25 darab apa 100? 25 darab 4. Jawapan kita adalah 3 per 4 juta. Apabila menggunakan kaedah pecahan, langkah dia agak panjang sedikit. Sekarang kita tengok perbandingan menggunakan kaedah perpuluhan. 1.125.000. 1.125.000. Gunakan kaedah perpuluhan.
Jadi tukarkan dahulu kepada perpuluhan, di mana kita akan lompat sebanyak 6 kali ke sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perpuluhan kita adalah sama dengan 1.125 juta. Jangan lupa juta. 1.125 juta. Sekarang dah dapat perpuluhan, kita tukar balik kepada pecahan juta. Ini sangat mudah. Ini sangat mudah. Dalam sebelum ni cikgu dah beritahu nombor di hadapan kita jadikan sebagai nombor bulat. Jadi 1. Bagaimana dengan nombor belakang? Nombor di belakang inilah yang kita kena gunakan rumus pecahan kepada perpuluhan. Perpuluhan 125, perpuluhan 125 ataupun sifar perpuluhan 125. Cuba ingat semula pecahan mana yang ada sifar perpuluhan 125. Pecahan tersebut adalah 1/8. Jadi jawapan kita adalah 1/8 juta. Jadi apabila menggunakan kaedah perpuluhan, kita tak perlu sibuk untuk mempermudahkan soalan tersebut. Terus dapat jawapan. Berbanding dengan kaedah pecahan, kita perlu pemudahkan. Jadi biasanya ada murid yang gagal untuk pemudahkan sebab terlalu banyak langkah. Kena pemudahkan lagi. Jadi apabila kaedah perpuluhan, kita terus dapat jawapan. Okey, masuk kepada soalan D. 3.750.000. 3.750.000. Seperti biasa, tukarkan dahulu menjadi perpuluhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat 3.75 juta. Dah selesai cikgu? Belum. Kita kena tukarkan kepada pecahan juta balik. Iaitu 3 menjadi nombor bercampur. 3 menjadi nombor bulat. 3. Yang di belakang macam mana cikgu? Perpuluhan 75. Perpuluhan 75 ada tak dalam sifir? Tak ada. Apabila tak ada, kita tak boleh nak ingat. Kita gunakan pecahan. 75 per 12. 100. Kena ingat apabila menggunakan kaedah perpuluhan, apabila nombor tersebut ada dalam pecahan, gunakan pecahan. Apabila nombor tersebut tak ada dalam pecahan, gunakan pecahan seperti biasa. Kita akan dapat 375 per 100 juta. Dan langkah terakhir sekali, permudahkan 75 dan 100 sifir 25. 25 darab apa dapat 75? 25 darab 3. 25 darab apa dapat 100? 4. Jadi jawapan kita adalah 3/4 juta. Selesai. Okey, jadi itulah kaedah pecahan dan kaedah perpuluhan yang cikgu boleh kongsikan. Jadi semasa dalam ujian ataupun semasa menjawab soalan, kena fikirkan langkah yang terbaik untuk kita jawab soalan tersebut. Anda boleh gunakan mana-mana kaedah yang anda suka dan selesa selagi jawapannya ke arah yang betul lah. Jangan kaedah suka pakai tapi jawapan ke arah yang sesat. Okey, so itu sahaja yang cikgu boleh kongsikan untuk kaedah menukar nombor bulat kepada pecahan 2. Ada 2 kaedah, kaedah pecahan dan kaedah perpuluhan. Dan jangan lupa hafal pecahan kepada perpuluhan dan juga sifir 25. Setakat itu saja daripada cikgu. Kita jumpa lagi dalam video ulang kaji yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Banyakkan latihan dan bye-bye.